Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila kafatil anbiya'i wal mursalin wa li azwajihi ummahatil mu'minin wa li ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in wa thumma ila arwahi masyayikhina wa muallimina wa ulama'ina wa khususan ila ruhi syaikhi musannifi hadzal kitab wa usulihi wa furu'ih wa man yantasibu ilaihi ajma'in syai'un lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifina bika bil hikmah وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi jaddina sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya karim, amma ba'd. Faqala Syekh Abdul Samad Al-Falimbani rahimahullahu ta'ala wa radiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Laisa jismun musawwarun ta'ala Allahu Ta'ala Allahu 'anil intiqalati wal harakati wal hululi wal aqtari wal jihati. Alhamdulillah para hadirin semua, kita sambung lagi muzakarah kita Hidayatus Salikin fi Suluki Maslakil Muttaqin karangan Syekh Abdul Samad Falimbani. Kita masih lagi dalam babul awwalu fi bayani aqidati ahli sunnati wal jamaah. Bab yang pertama pada nak menyatakan, nak menerangkan tentang pegangan firqatun najiyah, satu fuq yang berjaya dalam Islam ni, iaitu ahlus sunnah wal jamaah. Kata dianya Allah Ta'ala tu laisa jismun musawwarun, artinya tiadalah Allah Ta'ala itu berjisim yang berupa. Nah, jadi Allah Ta'ala zatnya bukan jisim. Itu dah. Itu tidak boleh kita tasawur dalam akal kita, dalam benak hati kita Allah Ta'ala zatnya berjisim. Apa berjisim? Berbentuk, bertubuh. Macam kita ni bertubuh lah. Nah, meja, tiang, batu, ikut gapo apa, semuanya berjisim. Tidak ada makhluk yang tidak berjisim, tak ada. Hatta angin sekalipun berjisim, tapi jismun latif, jisim yang lembut. Nah, sekira-kira kita tu boleh tempuh dia, boleh masuk. Nah, ada. Ni orang panggil jisim, ada jisim ni, jisim angin tu ada.
Bukan kosong dak ni. Kita sebut dah dulu. Air berjisim, jisim. Tapi jismul latif dia panggil, jisim yang lembut. Jisim yang lembut mana ruwa, artinya kita tu boleh langgar dia gitu. Tak sakit kita kalau langgar dia. Kalau dinding, ni jisim yang kathif, kerah. Nak tahu kerah tak kerah, terah hatuk kepala kita di dinding. Tak pecah dinding, pecah kepala otak kita. Dua tu lah. Tu gitu. Jadi tak ada makhluk ni zatnya tidak berjisim, tu tak ada. Maka bila kita kenal kata makhluk ni zatnya semua pasti berjisim, maka zat Allah Ta'ala laisa jismun, tidak adalah ia berjisim. Musawwarun, yang boleh dibentuk, dirupakan, ditasawurkan, digambarkan, tak boleh. Tu. Karena tiap-tiap benda berjisim tu pasti ada rupa dia. Boleh ditasawurkan, boleh digambarkan. Maka zat Allah Ta'ala tidak boleh ditasawur, tidak boleh dirupakan pada akal kita, tak boleh. Jadi apa sahaja yang terlintas dalam benak kepala otak kita, begini ke Tuhan, begitu ke Tuhan, itu Tuhan menyalahi semuanya sekali. Jangan mari tergambar dalam kepala otak kita, Tuhan ni cerah macam cahaya. Kenapa? Karena dalam Quran Allah Ta'ala kata Allahu nurus samawati wal ard, Allah cahaya langit bumi. Tu ada ke orang faham kata Tuhan tu cahaya? Karena pegang zahir dengan ayat Quran. Padahalnya Allahu nurus samawati wal ard, Allah yang menerangi, munawwar, yang Allah yang menerangi langit bumi ni. Di sisi ada matahari, di sisi Allah Ta'ala jadikan matahari, Allah Ta'ala jadikan juga cerah bumi ni. Di sisi bukan dengan matahari Allah Ta'ala jadikan cerah, bukan dengan lampu Allah Ta'ala jadikan cerah, tapi di sisi adanya matahari, adanya lampu, Allah jadikan cerah. Kenapa? Kalau dengan matahari, dengan lampu Allah Ta'ala jadikan cerah, bermakna tanpa lampu, tanpa cahaya matahari, tak mampulah Tuhan nak menjadikan cerah. Gitu ke? Dah. Allah Ta'ala Maha Kuasa. Tu tengok Imamun Nawawi, dia mengarang kitab tu, siapa mati pelita dia tak berhenti dia mengarang, gelak guguk, tapi boleh mengarang juga. Kenapa? Khariqul lil adati, berlaku perkara yang mencarikan adat, Tuhawi cerah hujung-hujung kuku dia. Siapa tidak tergendala karangan dia, dia menulis juga. Tu tengok, boleh je Allah Ta'ala menjadikan cerah di sisi tidak ada pelita, api, lampu, matahari, boleh. Karena Allah Ta'ala Maha Kuasa. Itu. Ta'ala Allahu 'anil intiqalati wal harakati wal hululi wal aqtari wal jihati. Artinya kata Syekh Abdul Somad, Maha suci Allah Ta'ala. Ta'ala Allah, tersuci dia Allah tu. Tersuci Allah Ta'ala. Tu 'anil intiqalati, daripada intiqalat, mana berpindah ganda. Tu macam kita pindah boleh. Lah ni duduk mana? Duduk di masjid. Pas habis kat dia sudah semayang Isyak, duduk sini semua. Siapa kau kiamat duduk sini? Ndak, duduk sini. Akak punggung kelik lah, pindah ganda. Kita harus di kita intiqalat, berpindah ganda. Tuhan boleh kita kata Tuhan tu turun naik. Tak boleh cakap gitu. Ada tu Maulana dia kata Tuhan turun di atas Turusaina. Pelik. Yang ngaji mana tahu? Ada video dia kata Tuhan turun atas bukit Turusaina. Tak betul. Ya betulnya Tuhan kata dalam Quran, falamma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Ya betulnya tak kala mana Allah Ta'ala tajallikan, Allah Ta'ala menyatakan, menzahirkan ke atas bukit Turusaina. Bukan Tuhan turun atas bukit Turusaina, ya Maulana.
Berat Maulana ni Tuhan turun atas bukit Turu Saina, dia kata. Pas dia kata, "Pas, bila Tuhan duduk atas harah?" Ketika dia tak turun, dia duduk atas harah. Oh, senang dia. Tuhan nyawak semua makhluk gitu ya. Nah, duduk lah atas harah, pas turun ke bawah. Berat lagu tu. Tuhan apa lagu tu pindah randah itu. Nah, tu dia kata dalil Tuhan turunnya, tengok dalam hadis dia kata Nabi SAW sabda, "Yanzilu Rabbuna fi kulli lailatin." Turun oleh Tuhan kami pada tiap-tiap malam. Tuhan kami turun tiap-tiap malam. Pas malam ni sekaligus kau sebutin bumi ya Maulana. Malam ni sekaligus sebutin bumi. Sebutin Arab Saudi pun malam kat ni. Amerika pun malam kat ni. Sama kita, sama ngorek kat ni. Gitu. Berat orang tu. Nah, maknanya bumi tidak bulat kalau gitu kan. Nah, mendata sungguh kan. Tepat kita malam, tepat orang belum tentu malam. Nah, pas kalau Tuhan turun tiap-tiap malam, kata sini habis malam, bersambung malam tu di tempat dia orang lain. Turun semua Tuhan tak naik-naik, jawab dia gitu kan. Tu berat tu kalau lagu tu. Nah, tu pas kata kalau Tuhan turun tiap-tiap malam, bila masa dia naik? Lepas siang hari dia naik, dia kata. Pas malam bukan duduk sekaligus bumi ni. Nah, setepak malam, habis tepat orang ni malam, tepat orang lain pula masuk malam. Nah, orang lain pula tepat hak malam tu pagi pula, tepat orang lain tu jadi malam pula. Nah, baru masuk malam. Kat Tuhan turun tiap-tiap malam, mana tak naik-naik Tuhan bukan sekaligus bumi ni malam. Gitu kah? Berat tu ni. Yang akidah apa lagu tu? Nah, dia kata inilah akidah salaf. Salaf abah kau. Bukan salaf lagu tu. Tu salah. Bukan salaf. Salaf tak i'tiqad lagu tu. Salaf i'tiqad laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada selama-lamanya, dahulu, kini dan selama-lamanya tidak ada langsung sikit pun yang menyamai akan Allah Ta'ala. Tak ada tu sikit, tak ada langsung. Gitu kita bahas dah laisa kamitslihi pada bulan lepas tu. Malah nak bahas dah apa terjemah payah sangat. Kerana makna dia tu sangat muhkamah, sangat teguh. Sikit pun tak ada langsung. Dah kalau kita kata Tuhan turun, Tuhan naik, tak diguna hadis. Pas guna ayat Quran tak betul pula. Dia kata Tuhan turun di atas bukit Turu Saina. Bila Tuhan turun atas bukit Turu Saina? Tuhan menyatakan di atas bukit Turu Saina. Karena Nabi Musa tu minta, ya Allah, aku nak tengokmu ya Allah. Nah, aku nak tengok zatmu. Nah, falamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilaika. Tak kala mana Musa alaihi salam sampai kepada miqat kami, kata Allah, maka berkata-katalah akan Musa oleh Tuhan. Maka setengah daripada yang diminta oleh Nabi Musa nya ialah arini anzur ilaika, berikan pada aku dapat nampak zatmu. Itu artinya nampak zat Tuhan itu hukumnya harus pada akal. Jangan jadi macam cikgu normal dalam YouTube tu. Nah, cakap hakikat mengata mengarut-ngarut itu ni. Kawan-kawan akidah dia Mu'tazilah. Mana dia kata tak boleh nampak zat Tuhan ni, mustahil pada akal. Mustahil apa? Harus pada akal. Dalil harus pada akal. Tengok Nabi Musa pun minta. Kalau benda tu mustahil pada akal, Nabi Musa tak minta di awal lagi. Nah, tokan Nabi Musa jahil hukum akal. Kita pula alim lebih pada Nabi Musa, alim hukum akal. Tak, Nabi Musa minta itulah tanda kata harus pada akal. Apa? Nampak zat Allah Ta'ala. Maka sebab tu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, wajzim akhi bi ru'yatil ilahi fi jannatil khuldi bila tanahi idzil wuqu'u jaizun bil aqli wa qad ata fihi dalilun naqli. Itu wajzim, putuh yakinlah olehmu ya akhi, hei saudaraku, saudara pada agama. Wajzim akhi, putuh yakinlah hei saudara pada agama, bi ru'yatil ilahi, dengan keharusan dapat nampak Allah. Tapi tak berlaku di dunia ni melainkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
karena martabat Nabi sangat lebih, sangat tinggi. Nah, sangat tinggi. Tu tinggi tak tinggi kira. Nah, naik martabat para rasul ni dia mula dengan nafsu yang kamilah dah. Nah, ada pun kita kalau nak jadi juru hati kita bersih suci molek, mula mujahadah, mula di nafsu apa? Kalau tidak ammaratun bisu lawamah, gitu. Sampailah kepada nafsu kamilah dengan makna nafsu siddiqiyah, gitu. Adapun para nabi naik martabat mereka dengan Allah Ta'ala bukan mula di nafsu ammarah, tapi nafsu kamilah dah, nafsu hak sempurna dah, naik tinggi sapala nihayatalah, tak ada hujung bagi kesudahan pengesuknya. Nah, penghujungnya tak ada. Tapi para nabi itu bila sampai di satu penghujung martabat mereka di sisi Allah yang sangat tinggi, Nabi Muhammad tu baru mula situ naik tinggi lagi pada tu. Itu tu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sebab tu Nabi kita dapat kurniaan Allah, dapat nampak zat Allah ketika malam Isra wal Mi'raj. Nabi Musa minta tu tanda kata harus, tapi Tuhan kata qala lan tarani, engkau tak dapat nampak aku di dunia ni. Nah, walakin akan tetapi unzur ilal jabal, mu tengok pada bukit. Fa inistaqarra makanahu fasawfa tarani. Tuhan gantungkan dapat nampak dia tu dengan perkara yang harus berlaku pada bukit. Mana? Bergerak atau diam bukit. Nah. Fa inistaqarra makanahu. Kalau bukit itu tetap tidak berguncang, jadi bukit ni dia harus bergerak, harus diam. Tika gerak tu lah orang panggil gempa bumi ke apa ni, gocek bukit. Itu. Tika mana dia tak gerak, duk senyap situlah bukitnya. Tiap-tiap benda yang harus diam harus gerak, gitu. Maka sebab tu Allah Ta'ala tak boleh kita sifatkan dia dengan gerak dan diam, tak boleh. Wal harakati, dan bergerak, itu tadi mustahil. Maha suci, tersuci Allah Ta'ala daripada berpindah-pindah dan bergerak. Bila sebut kata mustahil, maha suci Allah Ta'ala daripada bergerak, mustahil juga diam. Lagu tu lama mari dalam kepala otak gitu, Tuhan mustahil gerak, lepas tu duk dia situ je lah kau. Jangan. Kalau dah sebut mustahil bergerak, mustahil diam. Gitu Kenapa gerak dan diam tu dua perkara yang saling berlawanan. Dia panggil mungkin mutaqabilah. Benda hak harus tapi saling berlawanan. Harus pada kita gerak atau diam, tapi saling berlawanan, makna tak boleh beripun sekali pada satu masa. Botol ni. Kita tengok dia saat ni. Dia gerak ke diam? Diam. Harus tak dia nak gerak? Harus. Ni gerak ni. Gerak dah. Gerak. Tapi boleh tak gerak ratik, diam ratik pada satu masa? Tak boleh. Hebat dia kata botol ni. Tika mana dia gerak itulah dia diam. Gila kalau begitu. Tak ada benda yang boleh beripun gerak dengan diam. Kalau tidak bergerak mesti diam. Kalau tidak diam mesti gerak. Beripun kedua-dua mustahil. Sunyi tak ada langsung dua-dua pun mustahil. Sebab apa? Sebab botol ni berjisim. Gitu kan? Tu Allah berjisim tak? Tak. Maka boleh disifat dengan gerak atau diam? Tak boleh kedua-dua. Jadi walaupun dia sebut ta'alallahu 'anil intiqalati wal harakati, tersuci, maha tinggi, maha suci, tersuci Allah Ta'ala daripada berpindah randah dan bergerak, tersuci juga daripada diam. Karena perkara yang harus gerak harus diam, gitu. Jadi kalau perkara tu mustahil gerak, mustahil diam. Maka Allah Ta'ala mustahil gerak, diam pun mustahil. Apa gitu? Sebab zat Allah bukan berjisim. Botol ni harus gerak, harus diam. Terima gerak, terima diam dengan tentu mana-mana masa. Wajib. Saat ni terima diam. Mesti diam. Saat ni mesti gerak. Diam tak? Kau diam lagi ni? Tak lah, gerak. Tak ada gerak, tak ada diam pada satu masa, mustahil. Atau gerak ratik, dia ratik pada satu masa, mustahil.
Nah, itu hukum gerak dan diam pada jisim. Maka Allah Ta'ala mustahil gerak, mustahil diam, tak boleh sifat kedua-dua. Tu jadi orang yang tak mengaji ilmu usuluddin, ilmu tauhid, ilmu ma'rifah, ilmu aqaidil iman, ilmu akidah ahli sunnah wal jamaah, dia berasa bengong kalau tak dia. Mana tak gerak tak dia? Mana boleh, mesti gerak atau dia. Sebab apa? Sebab awal-awal lagi dia telah iktikad Tuhan tu berjisim zatnya. Itu duduk di atas kursi, duduk bersela di atas arash, turun naik daripada langit ke bumi. Tengok, berpindah ganda. Berat belaka tu iktikad lagu tu. Iktikad tu kalau mati dia ada hatu, mati kita walaupun ditanam perkuburan Islam, tapi hakikatnya tidak kenal Allah. Bimbang-bimbang takut kufur. Wal'iyadu billah min dzalik. Kalau kata Tuhan turun, supaya kita turun. Itu seperti kita turun. Seperti saya turun daripada tempat tinggi ni. Contoh, dia duduk atas tempat tinggi. Patut tanya, Ustaz, Tuhan turun lagu mana Maulana? Lagu ni, lagu saya turun daripada tempat tinggi ke rendah. Daripada atas ke bawah. Naik daripada bawah ke atas. Siap. Tasbih selalu dah serupa dengan cara turun. Kanuzuli. Seperti turunnya aku. Seperti naiknya aku. Ni ijma' ulama kupo. Kupo tu. Jangan main-main. Tu. Pahayat Quran hadis ustaz nak tolak. Bukan nak tolak. Awak faham tu tak betul. Hadis tu sahih, tapi kepala otak awak tu faham tu tak sahih. Makna yang awak faham tu tak betul. Hadis tu betul. Yanzilu Rabbuna, turun oleh Tuhan kami, apa makna? Yanzilu rahmatu Rabbina, kata Imam Malik. Turun oleh rahmat daripada Tuhan kami. Rahmatun khasatun, rahmat yang khusus untuk orang-orang yang bangun qiyamul lail, sahur, semaya malam, tahajud dan sebagainya. Dia akan mengecapi rasa nikmat yang khusus daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu makna dia. Bukan Tuhan turun. Turun atas sikit pada kemucuk. Ada juga orang kata itu ni. Atas sikit pada kemucuk. Paro. Lenggok tengok ibu kambing susu anak kambing. Ada mengajar gitu. Paro. Tu hati-hati kita. Jangan kita buat main-main dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Bimbang-bimbang takut kita tu masuk dalam firqah dhalah. La taftariku ummati ala 73 firqah fawahidun fil jannah wa sintani wa sab'ina finnar. Qalu man hum ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah ahlus sunnah wal jamaah. Itu selagi berpecah umatku ni 73 fuaq, 72 nya bawa ke neraka. Apa tanda? Yakni nak ayat kata sesat. 72 tu sesat. Walaupun Islam, sama-sama Islam mengucap syahadat, semayang menghadap kiblat Kaabah, Baitullahil Haram, tapi pegangannya tidak benar, tidak betul. Nak tahu betul kan? Nak ngaji. Kata ngaji nak tahu di mana? Orang kita lah ni kalau mengajar tauhid, nak mengesahkan iman, mengajar fiqh, nak mengesahkan ibadat, muamalat, munakahah. Ngaji tasawuf, mengajar tasawuf, nak bersih hati, suci daripada mazmumah, bersepakai dengan sifat yang dipuji mahmudah, ngatuk selalu. Tu gak menyandar dinding lekat pos Spiderman gitu ni. Tapi kalau mengajar bab konspirasi dajjal nak mari bila, tu segar. Ni bau ya ustaz. Tak ada ni. Bau segar putih mata. Ni duk bila sifat 20. Aduh, iwak main dengan ilmu fardu ain. Orang lain ni Ibrahim nak gitu. Konspirasi tak konspirasi. Kata tuan-tuan buka bit duit, ada tak duit dolar? Acu tengok, ada lambai berapa pada dolar tu. Ada mata raja ya. Dia mau rancang lama dah. Kita je tak sedar. Sekarang ni 80,000 ulama ikut Dajjal. Dahsyat. Ulama 80,000 orang boleh ikut Dajjal. Caya manusia ni. Bapa tak percaya ustaz, enggak ada serban.
buh janggut sebutir pakai jubah 2-3 lapis, buh tukar orang panggil syekh. Jadi dia baca kitab Rumi pun tak apa. Orang lain ni berakhir gitu kan. Tu. Siapa dia 80,000 ulama ikut Dajjal tu sebut nama seorang nak tahu kan? Syekh hak cakap lagu tu tanpa dia sedar, dia telah menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak sedar dia telah menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal ulama ummati ka anbiya ibani Israel. Ulama umat aku ni hebat tak hebat dia? Seolah-olah standing dengan para nabi Bani Israel. Hebat sungguh ulama. Kalau ulama 80,000 boleh ikut Dajjal pas kita, hak bukan ulama lagu mana? Hak jahil pun hamba ni lah. Lagu mana? Bukan setakat ikut lah Dajjal ni, jilat terus lah junjung atas kepala tu. Ai berat kata lagu tu kat ulama ni. Jangan. Ulama lah yang paling kenal Dajjal ni. Tipu helah pada akhir zaman ni, ulama lah yang paling mengetahui. Tu jangan kita memandai-mandai. Siapa kata ulama 80,000 ni ikut Dajjal. Tu 80,000 ikut Dajjal dalam hadis tu bukan ulama, itu Yahudi Asfahan. Hak pakai taila sunnah. Hak tu orang panggil hak ikut Dajjal 80,000, bukan ulama umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan. Tu jangan kita duk tabligh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu. Duk sungguh sangat Dajjal nak tubik bila? Kalau mari Dajjal, siap sedia kita nak hadap. Kalau mari Dajjal lah ni, siap sedia kita nak hadap. Ya Dajjal ni bukan mari yang mata sebutir gitu. Ada orang ingat kata Dajjal ni mari mata sebutir. Kalau mari mata sebutir gitu, nya keji ke orang, nya maki, nya tapa ke orang, huduh. Dajjal ni mari dengan penuh ketampanan, kehandsoman, berketerampilan, segok menawan, punya slogan-slogan yang indah, yang hebat, yang memberangsankan, ayo kita membangun bersama Islam, kita membangun bersama kebajikan. Itu punya slogan yang wow. Hingga kita pun wah, ni betul-betul pemimpin akhir zaman ni. Bukan setakat cakap mulut saja, banyak perkara-perkara yang mencarikan adat keluar daripada diri seorang yang bernama Dajjal ni, belum dikenal dia tu Dajjal. Hingga ramai seluruh manusia ni ikut dia. Lama kelamaan dia mengaku dia Imam Mahdi. Saya kata tak apa, boleh sungguh kok, boleh jadi. Sebab apa? Banyak keramat. Lama-lama mengaku Nabi Isa. Oh, boleh jadi kok, boleh jadi Nabi Isa sungguh ni. Sebab apa? Mukjizat tu selama kini tu. Selama kini hak duk tubik daripada diri dia perkara orang panggil mencarikan adat khariqul adat tu orang panggil mukjizat barangkali. Akhirnya Dajjal ni akan berkhutbah. Jangan main, Dajjal ni bukan orang bodoh. Ini dia tengok dalam YouTube ada bayi lahir mata sebutir, kata Dajjal telah lahir. Tu bukan Dajjal hak lahir tu. Bayi yang dicoba dengan ibu bapa dia dengan anak yang kurang sempurna. Kalau Dajjal lagu tu mudah lah, kita pergi bunuh lalu lah, senang, tak ada lah berlaku fitnah ke zamannya. Dajjal khutbah, dia kata ada ihzaru, waspada kalian semua an masihid dajjal laknatullah. Dah Dajjal tu kita, Dajjal tu khutbah suruh kita berwaspada dengan Dajjal yang dilaknat oleh Allah. Jangan ramai, itu Dajjal. Tak telenggok kita duduk dengar khutbah Dajjal. Akhir khutbah dia mengaku kata ana rabbukum, aku Tuhan kamu. Bila dia mengaku Tuhan itulah baru buta mata kanan dia, putus telinga kiri dia, tertulis kufur atau kafir di dahi dia, boleh dibaca oleh orang yang pandai membaca atau yang tidak pandai membaca. Barulah itu hari pertama fitnatud Dajjal, fitnah Dajjal. Hari pertama Dajjal sekat matahari, stop, matahari tak bergerak. Matahari tak bergerak, maka separuh bumi ni kemarau. Nak makan boleh keping roti semulut nasi, kena beriman Dajjal ialah Tuhan. Maka nak tanya, kalau kita mengaji, tok guru mengajar ilmu fiqh, kita tidur kerah-kerah lekat dinding, hari pertama Dajjal nak semaya berapa kali sehari? Cuba jawab deh. Berapa kali sehari nak semaya? 5 apa hari sehari setahun? Nak semaya mana? Tak tahu Ustaz, pakai tak semaya dah hari tu dah ni. Jangan kena semaya. Ulama fiqh sebut lagi tak fiqh.
Tak usah kita arak, kita jawi pada buyatul tulab. Sehari itu hendaklah dikiranya qadar dengan setahun. Nak kira ke mana kalau tak mengaji? Hari kedua sebulan, hari ketiga seminggu, hari keempat tu barulah hari-hari yang seperti kita lalui sebelum tu, iaitu 24 je sehari, 5 kali sehari lah semaya. Nak tanya kalau tak mengaji fiqh, nak semaya lagu mana tu? Ada tu ni. Tok guru duk mengajar fiqh, kita lekat pos Spiderman dinding, kro tidur apa gerah. Nah, mari orang mengajar bab konspirasi dajjal segar putih mata. Ni baru ya sedap ceramah gini. Dah tu ni. Cerita hak rahsia-rahsia akhir zaman. Konspirasi akhir zaman. Kalau mari sungguh dajjal hari pertama nak semaya mana tanya? Tu bab semaya, bab fiqh. Bab tasawuf pula nak makan gapo? Nak makan gapo? Nak makan sekepi roti kena mengaku dajjal Tuhan. Sahabat tanya ayat ta'am ya jrizalika bizaman ya Rasulullah. Makanan gapo diberi oleh Allah Taala untuk orang mukmin di zaman dajjal? Nabi kata at-tahlil wat takbir wat tasbih wat tahmid ya jrizalika bit ta'am. Makanan ketika tu ialah tahlil. Halala yuhallilu tahlila. La ilaha illallah. Tu makanan. Pak kalau kita masalah ni duk ngatik boleh la ilaha illallah la ilaha illallah. Tu iman ni tadi siapa dah di kepala sosabeh kena lagi dak tu ni. Banyak nak ngatik dah. Kalau lagu tu kita lah ni zikir tak faham makna, tak berasa manis, tak sedap gapo, tawa hebe pahit lepe. Pah rasa-rasa siap nak jumpa dajjal kalau mari pi tengah dajjal. Tu tengok. Jadi kerana tu buat bekal kita ni dengan ngaji ilmu fardu ain. Ni tauhid, fiqh dan tasawuf. Tak jumpa dajjal pun tak apa. Memang bekal kita untuk mati dah. Nah, tu lagu tu dah. Kalau mati dalam hadu i'tikad Tuhan tu naik, gi mari pindah ganda, pergi zahir dengan ayat Quran. Agak-agak kau kita ni boleh jawab man rabbuka Allahu rabbi Allah. Nah, sedekah at-tamassuku bil mujarradiz zawahiril kitabi was sunnah fi aqaidil iman min usulil bid'ah wal kufri. Berpegang semata-mata zahir Al-Quran dan hadis pada ayat-ayat khabariyah atau ayat mutasyabihat, ayat-ayat sifat khabariyah, ayat-ayat mutasyabihat, itu setengah daripada teras humbi asal punca bagi kekufuran dan bid'ah dalalah. Itu dah. Habis. Wal hululi, tersuci Allah Ta'ala daripada mengambil tempat. Ya terjemah hulul sini mengambil tempat. Hulul di sini dengan makna lebih khusus daripada mengambil tempat. Kalau mengambil tempat tu jisim tu memang tiap-tiap jisim tu mengambil ruang kosong yang telus qadar jisim dia. Tu pastilah. Jisim pasti dah orang panggil mengambil ruang kosong yang meneluskan zat dia, jisim dia. Mengambil tempat qadar teluh tubuh dia. Itu dia panggil jisim, pasti. Tak ada benda hak berjisim tak tepat, tak ada. Nah, dia kata dia ambil bola tu. Duk mana bola? Boleh tanya, di manakah bola? Adalah dalam almari tu. Nah, kita pun boleh ambil dalam almari. Kata adalah dalam bilik tu. Duk mana ada dalam bilik? Bilikmu besar ni. Adalah tapi tak tempat di mana-mana. Agak-agak boleh jumpa bola lagi tu. Nah, 10 kali kemat tak jumpa lagi bola. Ada tapi tak tempat di mana-mana. Boleh itu? Tak terima dengan akal. Karena bola tu berjisim, pasti mengambil qadar kosong, qadar mengambil tempat qadar teluh tubuh dia. Pasti. Mesti ada tempat. Tengok ni. Ada tempat. Nih, mic. Ada tempat kita, ada tempat meja, ada tempat sejadah, kapet, masjid ni sendiri. Semua jisim pasti mengambil ruang kosong, mengambil tempat qadar yang menelus zat dia, tubuh dia, pasti. Itu orang panggil jisim. Umum tu makna umum. Tapi kalau hulul, ini khusus. Apa hulul? Yakni menyerap, masuk, menyerap. Seperti kapas, bila kita letak pada air, ia serap ada air, serap. Jadi air itu masuk menyerap dalam kapas. Itu dia panggil hulul.
Air itu menempati di dalam kapas, mana menyerap di dalam kapas. Itu maksud dan mengambil tempat di sini. Karena tengok ibarat Arabnya wal hululi, hulul. Mustahil Allah Taala hulul. Penyakit yang berpegang dengan hulul ni penyakit orang-orang yang konon-kononnya bersufi-sufian. Bertasawuf, padahal bukan bertasawuf. Nah, tu dia i'tikad, dia pegang dalam hati dia. Ketika dia kuat duk berzikir ni, mujahadah ni, riadah mujahadah ni, zikir Allah, Allah, Allah. Sampai satu tahap, Allah tu hulul. Apa? Allah tu menyerap masuk dalam tubuh dia. Ini kafir. Jangan main. Bila menyerap masuk dalam tubuh dia, menunggal, dia panggil ittihad, menyatu dengan dia. Dia ialah Tuhan, Tuhan ialah dia. Hak ni kalau siapa dia i'tikad, kafir dia panggil. Hulul dan ittihad. Padahalnya para arifu billah, ulama-ulama aulia illah, akabirul aulia, para wali-waliullah, mereka sebenarnya bukan i'tikad seumpama hulul dan ittihad, bukan. Tapi oleh kerana mati lenyap pandangan mata hati batin dia, musyahadah dengan basirah dia tu lenyap memandang kewujudan makhluk, lenyap. Seolah-olah makhluk ni bagi dia tak ada, bukan tak ada sungguh, seolah-olah gitu. Seolah-olah. Kenapa seolah-olah? Nabi berkata, maka musyahadah ni seolah-olah anta'budallaha ka'annaka tarahu. Mu ibadahmu jadi hamba pada Allah ka'annaka, gitu. Seolah-olahnya engkau tu tarahu, lapok dia, lihat dia, syuhud dia, musyahadah dia, gitu. Lihat sungguh gini depan mata gitu ya? Bukan. Seolah-olah ka'annaka tu kenapa lah ka'annaka? Bukan anna tarahu, ka'annaka tarahu. Seolah-olah. Gitu. Jadi orang sufi hak sebenar-benar, orang tasawuf ngerti-ngerti, bila sampai satu tahap, satu makam kedudukan dia, hati dia ni fana, apa? Binasa. Pandangan mata hati dia ni binasa memandang kewujudan makhluk. Mata kepala dia tengok makhluk lah, tapi hati dia tu tak nampak makhluk. Itu nampak Tuhan. Apa nampak Tuhan? Nampak perbuatan Tuhan. Kalau orang panggil syuhud atau tauhid af'al. Nampak orang panggil apa? Tajalli asma nama-nama Tuhan. Nampak kesan-kesan daripada ta'alluq sifat-sifat Tuhan. Gitu. Sehingga bila orang cakap dia terkeluar, dia panggil syatah, terkeluar perkataan yang membawa perasan dalam hati orang yang mustami'in, pendengar, orang tu mengaku dia tu Tuhan. Itu seumpama al-hallaj. Seumpama al-hallaj. Ketika mana dia tu fano, binasa pandangan mata hati dia terhadap kewujudan makhluk, orang mari tanya, ada siapa dalam rumahmu ni halak? Dia pergi jawab, ma fi jubbati illallah. Tidak. Tak ada dalam jubahku. Jangan kata dalam rumah, ma fi jubbati illallah. Tak ada dalam jubahku melainkan Allah. Perkataan ni keluar daripada mulut dia, pendengar dengar, halak mengaku tu Tuhan. Padahal dia bukan mengaku Tuhan. Ketika mana dia kata tu, dia gila ke Tuhan. Dia bagi fano. Tak sedar orang gila tak boleh nak ambil hukum atas dia. Tapi bukan gila apa gila betul tu, bukan. Gila ke Tuhan lagu mana tak tahu. Orang gila ke pakak, kau gila ke harta, ke duit, ke emas, ke tina lagu mana. Lagu tu gila ni banyak jenis, tanyawi tak percaya ada lagu wing tu kan. Bermacam-macam gila dia kata. Gila ni banyak jenis. Orang gila ke Tuhan gila ke? Siapa tahap dia tak nampak kewujudan makhluk. Hatta diri dia pun tak nampak wujud. Padahalnya wujud, bukan tak wujud dah. Itu nampak tu. Jadi jangan ambil zahir dia tu, jangan ambil. Bahaya, bawa sesat. Gi puak-puak hak bengong kononnya kaya bersufi-sufi ni, dia ambil hak zahir-zahir orang bercakap lah gitu. Ma fi jubbati illallah anal haq anallah. Itu. Tahu mak, mai makan. Mak duk tengah gila ke Tuhan. Yang orang ajak makan, mai makan mak. Dia jawab lah. Tuhan tak makan. Siap. Tuhan tak makan. Orang kata, mamak mengaku Tuhan. Bawa fitnah tak? Bawa fitnah jadinya. Habis. Aku apa dah?
Nak bel tu. Tu orang panggil puak-puak berkoya-koya sufi. Padahal mereka tak ada kaitan pun dengan sufi. Akhirnya mereka punya pegangan dia dengan Allah satu. Bagaimana boleh ittihad menyatu dengan Allah? Kerana Allah hulul, menyerap masuk dalam tubuh dia. Siapa yang iktikad lagu ni tak ada lain dah kafir dia. Wal-iyadu billahi min zalik. Habis situ. Dan bertempat yang tertentu pada satu benua, itu dia panggil wal aqtari. Kita sambung sekali lepas azan insya-Allah. Masuk insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Hayya 'alas Hayya 'alal Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammati was-salati al-qa'imah ati sayyidana maulana Muhammadan al-wasilata wal-fadilah
wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'athu maqaman mahmudan alladzi wa'adtahu innaka la tukhliful mi'ad. Baik. Lagi ta'ala Allahu, tersuci, maha suci dan tersuci Allah Ta'ala, anil aqtari, daripada bertempat yang tertentu pada satu benua. Aqtar mana benua-benua, nah, negeri-negeri. Tuhan duk Mekah ke? Hei, tidaklah. Dia kata, Tuhan duk Mekah. Dia kata, ustaz, sebab apa? Kita mayang ngadak ke Kaabah. Kaabah duk mana? Kaabah duk Mekah. Tuhan duk situ ke ya? Siap. Tak betul tu. Nah, Tuhan bukan duk Mekah. Tuhan tak tepat. Apa kita semayang ngadak ke Kaabah? Kaabah tu tepat hak disuruh hadap oleh Tuhan ketika mana kita semaya. Bukan Tuhan duk cokoh hanguk dalam Baitillahil Haram tu, bukan. Nah, lama duk iktikad Tuhan duk dalam Baitillah. Sebab Baitillah namanya rumah Allah. Jadi rumah Allah kalau gitu adalah Allah dalam tu rumah dia, okey. Penat. Tak lagi kira orang ni yang mikir apa lotak semata. Ada ni. Baitillah apa? Rumah Allah. Padahalnya kalau kita mengaji kak, idhafah tu orang panggil tashrif. Idhafahkan, disandarkan Allah, bait tu kepada Allah. Baitillah, rumah Allah. Sandarkan orang panggil bait tu pada Allah. Kenapa? Litashrif, kerana nak memuliakan binaan tersebut. Bukan kaitannya Tuhan duduk dalam rumah tu. Ada apa-apa hakikat yang kata tengok. Tuhan ni zuhud tak zuhud, rumah dia kecil ya, 4 petak 4 segitu. Rumah kita besar lagi. Ni macam-macam lah akhir zaman. Hati-hatilah. Nah, ngajilah dengan hak betul-betul mengaji ilmu agama. Jangan duk tak sedap hak duk mengajar masjid. Tak berapa nak pelik. Kalau ni dia cari hak pelik. Tak berapa nak pelik. Dia nak cari tok guru hak pelik-pelik, hak tak ada tauliyah. Hak tak tahu ngaji mana. Tak tahu ngaji mana. Duk goreng-goreng mi tiba-tiba jadi tok guru. Pak kalau kata hai ngaji mana? Nabi Muhammad dulu tak ngaji Mekah ke apa, Azhar ke apa. Tok guru mu hak mengaji tu supaya Nabi Muhammad ke? Nabi Muhammad tu nabi memanglah dia tak mengaji dengan siapa-siapa, wahyu direct daripada Allah. Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Tu gurumu bukan nabi. Kata ni. Tu gurumu nak dapat ilmu kena ngaji. Dok tu guru saya ilmu laduni. Laduni pun man amila bima alima warasahullahu ilma ma lam ya'lam. Siapa yang beramal dengan ilmu hak dia tahu. Maknanya yang ngaji tak? Ngaji. Yang ngaji fiqh, ngaji tauhid, ngaji tasawuf, dia beramal. Warasahullah, barulah Tuhan ajar, Tuhan pusakakan dia ilma ma lam ya'lam, ilmu yang dia tidak tahu. Maknanya dia kena ngaji juga. Bukan tak ngaji duk kakek depan TV apa-apa jadi alim. Pelik, mudah dia. Tu. Tidak Tuhan bukan duduk di mana-mana benua tertentu, negeri-negeri tertentu, tidak. Sikit lagi. Ta'ala Allahu, dan maha suci Allah Ta'ala juga. Anil jihati, daripada berpehak, bersudut. Jihad maknanya sudut. Ada berapa jihad? Ada 6. Jihadun situn dia panggil. Jihad yang 6. Mana? Atas, bawah, kiri, kanan, depan, belakang. Dah. Tuhan tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di atas, tidak di bawah. Tidak. Pada juga orang mengajar aja dah sesak. Ada orang tunjuk gambar. Tu ayahanda, dia bahasa diri dia ayahanda. Duk guna nama Tok Kenali, kononnya ilmu dia daripada Tok Kenali. Banyaklah buku yang tubik gambar Tok Kenali duduk depan. Dia kata anak anda, Tuhan tu tidak di atas. Ya biasa orang hakikat ni dia suara kena lembut. Dia kata ni. Dia lembut. Orang dakwah hakikat, bukan hakikat sungguh pun. Dia cara nak orang panggil tarik orang. Anak anda, Tuhan tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kanan, tidak di kiri. Lalu di manakah Allah? Ayahanda tanya kepada anak-anak anda semua. Silakan jawab. Gemah gitu. Anak anda di bawah ngilip kepala, tak tahu wahai ayahanda. Itulah kita kena ngaji kata.
Allah tidak di atas, tidak di bawah. Betul dah tu, Allah tidak di atas, tidak di bawah, tidak di depan, tidak di belakang, tidak di kanan, tidak di kiri. Lepas tu di mana? Di tengah ni. Ni kita dah Allahnya. Mafu wal kerah. Tu bahaya. Jadi kalau ulama usuluddin kata jihad ada ne, amun nak tambah so lagi 7. Mana? Atas, bawah, kiri, kanan, depan, belakang, tengah so lagi. Sebab apa? Ni ada ajaran sesat mengaku. Tidak di atas Tuhan, tidak di bawah, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di depan, tidak di belakang. Lepas tu mana Tuhan? Ni tengah ni kita dah Tuhannya. Takut gapo lagi nak mengaku? Jaga-jaga dah sini. Tuhan tidak lagu tu lagu dah. Hai, habis situ. Kemudian kita sambung pula la yahwihi makanun. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Sebelum kita berdoa ni para hadirin semua, hamba rasa hamba umur dah sini dah. Kos pembinaan pondok. Nah, kau tak umur lagi. Umur dah. Tak umur lagi deh. Tak umur lagi. Dak umur lagi. Kau tak ingat hamba ingat muka tiap-tiap malam nak tidur wirid semua tu. Nah, jadi para hadirin ibu-ibu ayah-ayah duk buakah dulu 30 hia, 10 hia ko dah, 100 ko, 1000 pun ada sini. Mula-mula lancar wakah tu. Siapa? Sahabat kita orang Bangladesh. Dia 1000 mula kali wakah tu tanah. Jadi tanah tu 2 ekar. Kita dah siap dah plannya, nah, dan akan dibina di atas tu musalla atau masjid pondok lah, nah, 2 tingkat. Asrama 2 tingkat, pondok kayu 9 buah dan pondok orang tua. Pondok orang tua. Barangkalinya ada orang tak faham kok. Tak bina lagi hari ni 2-3 orang mesej. Ustaz, saya nak hantar mak saya lah tu. Tak siap lagi ya tu. Nah. Pondok orang tua pun kita nak buka juga. Nah, untuk kerana banyak permintaan. Nah, barangkalinya ada di sini insya-Allah. Ya pece-pece kau esok. Nah, you nak mengaji ke apa boleh. Free, tak ada gapo. Cuma lah ni tak free lah, kena buat dulu bangunan. Nah, koperasi pejabat gapo rumah-rumah guru itu semua menelan belanja sebanyak 9,434,952 ringgit Malaysia. Hamba ingatlah tiap-tiap malam duk wirid semua. Jadi bukan nak cara 9 juta tu, cuma lah ni kita langkah pertama kita nak bersih dulu sebab tanah tu 2 ekar, sekar hak belakang tu dia bukit, pas hutan. Jadi kita nak bersih hutan tu, kemudian tanah hak bukit tu kita nak mari tapuh hak bawah hak rendah. Jadi kos dia tu semua sekali dengan pekerja upah gapo, dengan eskavator gapo, kereta eskavator, lori nak akut eskavator suku pula. Tu. Jadi semua sekali tu menelan belanja banyak 50,000. 50,000. Jadi kita telah ada dah 25,000 dan kita telah bayar dah kepada pihak kontraktor ni, nah, bahagia buat ni 20,000. Kita bayar dah 20,000. Nah, jadi kita ada lagi memerlukan 25,000 untuk kena bayar akhir bulan ni. Jadi malam ni tabung tu jangan bubuh 25, ya, bubuh 25,000 selalu. Nah, kau mana tahu dah sini. Ada hak bawa dah dalam poket kau. Kita tak tahu, dia nampak akhirat. Orang kita tahu. Nah, orang yang nampak akhirat belebok selalu dah tabung 25,000. Alhamdulillah selesailah kalau ada lagu tu malam ni, insya-Allah. Nah, kalau tak ada pun tak apa, berdoa-doa, mudah-mudahannya sebelum akhir bulan ni kita cukup dah 25,000 lagi, kita boleh bayar. Dan ambonya minta doa lah kalau kita dah ada orang panggil bajet tinggi sikit-sikit, projek untuk membina pondok tu insya-Allah kita akan buat pada bulan 3 atau bulan 4 kalau ada modal dah. Lah ni tak ada modal. Nah, nak merata tanah pun kutik lagi, nah. Jadi mudah-mudahannya para hadirin semua berdoa lah. Mudah-mudahannya tercapailah orang panggil niat-niat pewakaf yang mewakaf tanah sejak daripada awal dulu supaya berdiri pondok di atas tanah tersebut dan menjadi bekas jariah, sedekahun jariah, jadi wakaf yang berkekalan insya-Allah mengalir sampai ke kubur dia. Jadi ambo bukan orang tak beri tanah, banyak nak beri tanah. Mari ada berita masuk di Kelantan. Nah, pemilik tanah nak balik tanah dia. Nah, hambak tubik pelajar-pelajar tahfiz tu, pelajar pondok tu, madrasah tu. Ini hak berlaku. Nah, kalau jenis orang nak beri tanah lagu tu banyak ambo. Nah, lebih 10 orang mari dengan kereta. Ustaz, mari tengok tanah saya. Ni tanah saya 10 hektar, 4 hektar, 5 hektar. Ambil kat ustaz 2-3 hektar nak buat pondok. Boleh kita pergi pejabat tanah. Kita pergi Perbadanan Wakaf, boleh tak? Tak payahlah. Buat apa? Nak buat bangunan apa ni habis 100,000, tiba-tiba kalau dia mati atau tidak mati, dia nak balik, anak dia nak ke mana? Saya nak tanggungjawab ke mana?
Sebab itulah kita susah payah, walaupun lambat pun biarlah, asalkan puas hati kita dapat tu, kita dapat letak atas nama pondok kita sendiri. Tidak orang panggil nopai mana-mana, dan tidaklah nantinya akan dihalau dengan tanpa belah kesihannya. Jadi itu saja. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam, yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam, wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa na'udzubika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna ilma syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh.